Salam sejahtera dan salam damai kasih kepada semua murid cikgu. Hari ini kita akan belajar ubahan tercantum, di mana ubahan tercantum ini adalah gabungan daripada ubahan songsang dengan ubahan langsung. Ubahan songsang dengan ubahan langsung. Kita gabungkan dan ia akan menjadi ubahan tercantum. Okey, sekarang kita akan belajar menukarkan pernyataan ini kepada bentuk persamaan dengan adanya pemalar ubahan yang simbolnya ialah K. Okey, sekarang kita lihat contoh yang pertama. W berubah secara langsung dengan X dan Y. Maksudnya di sini, jawapan dia ialah W berubah secara langsung dengan X dan Y. Jadi, kita tukarkan kepada bentuk persamaan. W, simbol ini tukarkan kepada sama dengan K, huruf kecil, pemalar X, Y. Jadi, ini adalah persamaan yang terbentuk. W sama dengan K, X, Y. Contoh yang kedua, P berubah secara langsung dengan Q dan R kuasa 2. P berubah secara langsung dengan Q dan R kuasa 2. Jadi kita tukarkan kepada bentuk persamaan. P sama dengan K, Q, R kuasa 2. Okay, contoh yang ketiga, S berubah secara langsung dengan T dan berubah secara songsang dengan U. Maksud di sini ada dua ubahan, satu ubahan langsung, satu ubahan songsang. Jadi mari cikgu tunjukkan. S berubah secara langsung dengan T dan secara songsang dengan U. S berubah secara langsung dengan T dan secara songsang dengan U. Kalau secara songsang dia ada per di bawah, di sini per. Secara songsang dengan U. Jadi kita tukarkan bentuk ini kepada persamaan. S berubah S sama dengan K T per U. Ubahan simbol ini dia berubah menjadi sama dengan K. Lepas tu T letak sini per U. Per ini maksudnya secara songsang. Okey, contoh yang keempat, D berubah secara langsung dengan I kuasa 2 dan secara songsang. Kalau secara songsang mesti ada per, secara songsang dengan F. Okey, kemudian kita tukarkan ini kepada bentuk persamaan. D sama dengan K I kuasa 2 per F. Ini adalah bentuk persamaan. Simbol ini tukar kepada sama dengan K. Sekarang kita pergi ke contoh nombor 5. R berubah secara songsang dengan M dan N. Di sini dia tidak ada secara langsung. Dia nak terus secara songsang. Okey, perhatikan. R berubah secara songsang dengan M dan N. R berubah secara songsang dengan M dan N. Jadi, kita tukarkan kepada bentuk persamaan. R sama dengan K per M N. Okey, sekarang kita menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan tercantum ataupun kita panggil ubahan bergabung. Contoh nombor 1, diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan M dan N.
dan Y sama dengan 20 apabila M sama dengan 2 dan N sama dengan 5. Hitung nilai Y apabila M sama dengan 6 dan N sama dengan 8. Langkah pertama, murid-murid mesti tukarkan bentuk ini kepada bentuk persamaan. Okey, seperti yang cikgu sudah bagi tahu tadi, yang ini kena ubah dahulu kepada bentuk persamaan. Y sama dengan K M N. Ini langkah pertama. Okey, langkah kedua, kita mesti mencari nilai K dengan memasukkan nilai M, nilai Y dan nilai N ke dalam persamaan ini. Y sama dengan 20 sama dengan K. M berapa M? M sama dengan 2. N sama dengan 5. Okey, sekarang kita selesaikan. Kita kena cari nilai K. 20 sama dengan K 2 darab 5. Tekan kalkulator. Jawapan dia ialah 10. 2 darab 5, 10. Sekarang kita kena cari nilai K. Macam mana nak cari nilai K? Jadi, ini kena bahagi dengan 10. Kalau ini bagi 10, sebelah sini pun mesti bagi 10. Okey, K mansuhkan 10, jadi nilai K sama dengan 10 per 20. 20 per 10 sama dengan 2. Kalau kita tekan kalkulator. Okey. Langkah ketiga ialah masukkan nilai K ini ke dalam langkah yang pertama tadi. Masukkan nilai K ke sini. Jadi Y sama dengan 2mn. Ini adalah ungkapan yang terbentuk. Selepas itu, kita hitung nilai Y apabila M sama dengan 6 dan N sama dengan 8. Sekarang kita tulis dahulu persamaan ini. Y sama dengan 2mn. Untuk mencari nilai Y, masukkan nilai M dengan nilai N ke dalam persamaan. Y sama dengan 2. Nilai M tadi kelas berapa? 6. Nilai N ialah 8. Okey, Y sama dengan... Okey, sekarang kita tekankan kalkulator. 2 kurungan 6 kurungan 8. Tekan kalkulator, jawapan Y ialah 96. Okey, kita pergi ke contoh nombor 2. Diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Jadi, kuasa 2X ini kamu kena tukarkan kepada bentuk matematik. Kuasa 2X sama dengan X kuasa 2. Dan berubah secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Jadi, punca kuasa 2Z ini kita tulis sebagai punca kuasa 2Z. Dan Y sama dengan 20 apabila X sama dengan 2 dan Z sama dengan 4. Hitung nilai Y apabila X sama dengan 6 dan Z sama dengan 64. Okay, sekarang kita menyelesaikan. Diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Jadi, Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Dan berubah secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Punca kuasa 2Z. Okey, tukarkan bentuk ini ke dalam bentuk persamaan. Y sama dengan KX kuasa 2 per punca kuasa 2Z. Okey, langkah seterusnya ialah kita kena cari pemalar K dengan menggantikan Y 20,
X 2 dan Z 4, masukkan ke dalam persamaan ini untuk mencari nilai K. Jadi berapa Y tadi kelas? Y ialah 20 sama dengan K. X berapa? X tadi ialah 2. 2 kuasa 2. Ikut saja persamaan ini. Per punca kuasa Z. Z ialah 4. Okey, sekarang macam mana kita nak menyelesaikan ataupun macam mana kita nak mencari nilai K? Jadi, senang sahaja. Ini adalah per punca kuasa 4. Pindahkan ini ke atas dan menjadi darab. Maksudnya di sini 20 darab punca kuasa 4 sama dengan K. 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 ialah 4. Okey. Seterusnya, macam mana nak mencari nilai K? Okey, bahagi 4. Ini pun mesti bahagi 4. Untuk mencari K, ini kamu tekan sahaja kalkulator kelas. 20 darab punca kuasa 2, 4 bahagi dengan 4. Jawapan dia K sama dengan 10. Jadi langkah seterusnya, masukkan nilai K ini ke dalam bentuk persamaan. Y sama dengan 10 X kuasa 2 per punca kuasa 2 Z. Sekarang kita gantikan nilai X sama dengan 6 dan Z sama dengan 64 ke dalam persamaan ini. Y sama dengan 10 X kita ganti dengan nilai 6 kuasa 2 per punca kuasa 64. Okey, sekarang kita tekan kalkulator. 10 kurungan 6 kuasa 2 bahagi punca kuasa 2 64. Jadi jawapan Y ialah 45. Okey, kita pergi contoh yang terakhir. Jadual menunjukkan beberapa nilai bagi pemboleh ubah U, V dan W. Diberi bahawa U berubah secara langsung dengan punca kuasa 2V dan berubah secara songsang dengan W. Hitung nilai M. Jadi langkah pertama, mesti tukarkan bentuk ini kepada persamaan. U sama dengan K punca kuasa 2V per W. Jadi langkah kedua kena cari nilai K dengan menggantikan nilai U, V, W warna biru ini ke dalam persamaan. Berapa nilai U? Nilai U 12 sama dengan K punca kuasa V. V ialah punca kuasa 2V 9 per W 4. Jadi langkah pertama kamu kena 4 ini kena pindah ke atas menjadi darab. 12 darab 4 sama dengan K punca kuasa 2 9. Macam mana nak mencari nilai K? Kamu bahagi dengan orang yang bersebelahan dengan K, iaitu punca kuasa 2 9. Sebelah sini pun mesti menjadi punca kuasa 2 9. Okey, mansuhkan nilai punca kuasa 2 9. Kita tinggal K. Yang ini kita tekan kalkulator sahaja kelas. Okey, sekarang kita tekan kalkulator. 12 darab 4 sama dengan 48 bahagi punca kuasa 2 9, iaitu K sama dengan 16. Okey. Langkah seterusnya, kita masukkan nilai K ini ke dalam persamaan yang dibentuk tadi. U sama dengan 16 punca kuasa 2V per W. Okey, sekarang dia nak mencari nilai apa? Dia nak suruh cari nilai M. M itu W. Maksudnya dia nak cari nilai W. Jadi macam mana nak mencari W? Masukkan nilai yang warna oranye ini, masukkan ke dalam persamaan. Jadi U itu ialah 10
16 punca kuasa 2V. V ialah 25 per W. Okey, macam mana nak mencari W? Tukar tempat saja kelas. W naik atas 10, tukar ke bawah. Tukar tempat sahaja. W sama dengan 16 punca kuasa 2, 25 per 10. Nampak tak di sini? Tukar tempat saja. Kemudian kita tekan kalkulator untuk mencari nilai M ini. Jadi 16 punca kuasa 2, 25 bahagi 10. Jadi jawapan W ialah 8. Maksudnya nilai M itu ialah 8. So, itu sahaja. Cikgu akan postkan latihan ke dalam grup WhatsApp kita dan hantar mengikut ketetapan yang cikgu sudah bagi tahu pada kamu ya nanti. So, itu sahaja.